Bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kehadiran ke sekolah dilihat penting dalam membantu perkembangan emosi dan psikologi khususnya bagi mereka yang terjejas dengan banjir. Pengalaman berjumpa semula rakan-rakan dan guru memberi ruang untuk anak-anak berkongsi perasaan selain mengurangkan stres dan trauma yang membelenggu diri mereka akibat banjir. Kehilangan harta benda dalam sekelip mata bukanlah suatu keadaan yang mudah diterima. Bayangkan, bertahun-tahun usaha keras yang dibina selama ini lenyap begitu sahaja di bawah arus deras. Keadaan itu pastinya meruntun hati sesiapa saja yang melihatnya, apatah lagi mereka yang mengalaminya sendiri. Sudah tentu bencana banjir pada 18 Disember lalu meninggalkan detik hitam buat seisi keluarga yang menjadi mangsa banjir. Bencana banjir ini juga telah menyebabkan seseorang itu ataupun sesiapa saja yang terkesan kehilangan nyawa. Jadi ini meninggalkan trauma kepada mereka, sama ada mereka ini dewasa maupun kanak-kanak itu sendiri. Dan dalam keadaan trauma ini, keadaan mereka perlu dipastikan dalam keadaan yang stabil kerana mereka seharusnya dapat melangsungkan kesinambungan hidup ini dengan lebih baik dengan bantuan daripada NGO dan juga kerajaan-kerajaan. Tidak semua mampu kekal tenang serta fokus untuk meneruskan kehidupan setelah apa yang berlaku. Ada yang mengambil masa berbulan-bulan lamanya berdepan dengan tekanan untuk bangkit kembali membina kehidupan. Keadaan ini tentunya memberi tamparan yang hebat kepada ibu bapa dan juga anak-anak yang secara tidak langsung menjadi mangsa untuk melepaskan geram, amarah dan sedih. Bayangkan, sudahlah anak-anak ini sendiri trauma dengan insiden banjir. Pasca banjir pula mereka diserang dengan amarah dan tekanan ibu bapa yang berlaku tanpa disedari. Justru kehadiran pelajar-pelajar ke sekolah dilihat penting sebagai rawatan psikologi pasca banjir bagi anak-anak yang terkesan. Dengan komunikasi dan interaksi sesama rakan sebaya di kelas, mereka dapat meluahkan rasa kesedihan yang terbuku di dalam hati. Apabila mereka ke sekolah, banyak aktiviti yang boleh dibuat. Aktiviti secara tidak langsung adalah mereka dapat meluahkan perasaan bersama kawan-kawan dan guru-guru dalam masa yang sama, sedikit sebanyak mereka mendapat nasihat itu. Bagi kanak-kanak, banyak aktiviti yang boleh dilakukan, aktiviti bermain bersama, aktiviti melukis, berwarna demi untuk memastikan mereka dapat meluahkan perasaan yang terbuku dalam hati yang mereka mungkin tidak dapat luahkan bersama dengan ahli keluarga. Keberadaan anak-anak ini di sekolah juga memberi satu ruang eskapisma daripada kehidupan yang telah musnah hanyut di bawah air bah. Pergaulan dengan rakan-rakan di sekolah kadang-kadang membuatkan anak-anak ini lega dan tidak terlalu memikirkan mengenai apa yang berlaku di rumah. Kehadiran anak-anak ini ke institusi persekolahan melatih mereka menjadi seorang yang tabah, masih mampu pergi ke sekolah walau apa jua halangan dan rintangan yang melanda. Perkara yang lebih utama, kehadiran anak-anak ke sekolah adalah untuk memastikan golongan ini terus berminat dan bersemangat dalam menimba ilmu. Sementara itu, di Kampar Perak, lebih banyak badan bukan kerajaan, NGO dan pihak swasta tampil memberi sumbangan alatan pencegahan COVID-19 kepada sekolah. Program yang dinamakan sebagai Berganding Bahu Lindungi Anak ke Sekolah itu berjaya mengumpul dana bernilai RM200,000 untuk diberikan kepada 28 sekolah terpilih. Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan SK Cangkat Tin, Suhaili Ismail, kerjasama antara pihak luar membantu meringankan beban sekolah untuk membeli keperluan barangan seperti pelitup muka dan cecair pembasmi kuman. Katanya alatan itu amat diperlukan bagi mematuhi SOP kemasukan murid ke sekolah bermula Isnin ini. Ini sebenarnya satu jaringan dan jalinan yang terbaik lah sebenarnya, ya. Hubungan yang baik antara sekolah dan pihak luar agar kita dapat sama-sama mengatasi masalah ini bersama. Ini bukan masalah sekolah saja, ini masalah umum yang kita kena atasi sama-sama lah. Manakala bagi pengasas Yayasan Science to Action, Dr. Sim Yok Leng, program itu tercetus apabila memikirkan kebimbangan ibu bapa terhadap keselamatan kesihatan anak-anak di sekolah. Pihaknya mengambil masa 3 bulan untuk mengumpul dana daripada pelbagai pihak sebelum menyerahkan barangan keperluan kepada sekolah sekaligus memanfaatkan 35,000 guru dan pelajar. Niat kita ialah untuk bantu sekolah. Jadi, kalau niat itu betul, kita bantu sekolah dengan kerjasama semua, yang semangat itu sudah jadi leverage. Semua orang sama-sama menolong. Bagi murid sekolah,
Mereka kini sudah memahami keperluan untuk mencegah COVID-19. Tak nak keluar, aku duduk rumah lah. Aku tak nak pergi mana-mana. Tak nak pergi sekolah? Aku nak pergi sekolah tapi aku nak pergi sekolah tapi aku tak nak pergi jalan-jalan. Lagi apa buat? Pakai mask ke? Pakai hand sanitizer ke? Ada buat? Ada. Pagi-pagi bangun, mandi, pakai baju, lepas tu keluar, lepas tu pergi makan, lepas tu beli makanan. Lepas tu ada kena pakai topeng tak? Ada? Ada. Pakai macam mana? Sini. Macam ni. Untuk apa pakai topeng ni? Untuk sihat. Esok sekolah dibuka. Apa yang boleh diluahkan keluarga mangsa banjir di Segamat Johor adalah mereka buntu. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, memandangkan hampir kesemua kelengkapan termasuk baju, kasut dan buku rosak. Paras air yang naik mendadak dan deras kira-kira jam 2 pagi 1 Januari lalu menyebabkan mereka tidak sempat menyelamatkan peralatan dan kelengkapan sekolah. Lebih merisaukan, mereka juga terpaksa memikirkan untuk membeli kelengkapan baru untuk anak-anak meskipun kerajaan telah memberi kelonggaran kepada keluarga terjejas. Bagi Rosmawati Daud, 45 dan Nur Hasmiza Hussein, 37 tahun, sudah menjadi tanggungjawab sebagai ibu untuk memujuk anak-anak yang terkesan apabila melihat kelengkapan sekolah yang tidak boleh digunakan lagi. Sedihlah tengok pakaian anak-anak semua tak dapat selamatkan lah. Sebab habis baju-baju sekolah dia tak tahu mana sebab susun tinggi. Tapi dia dah jatuh juga ke bawah. Ini pun yang sepah-sepah ni tahu timbul je. Harap-harap kerajaan dapat tangguhkanlah dulu sekolahan sebab semua barang-barang buku pun tak tahu mana rosak kan. Adalah dalam grup WhatsApp tu ada dia bagi surat sekolah ditangguhkan dalam seminggu macam tu. Dia akan beritahulah nanti bila dah akan naik sekolah. Memang habislah semua. Sebab anak pun ada 3 orang sekolah, 3-3 memang habislah. Kita pun dah maklumkan cikgu semua. Cikgu kata memang akan diganti balik. Cuma yelah apa yang macam buku tulis semua kan, habis musnah semua, pelajaran dia tak tahu macam mana lepas ni. Sedih. Sebab dia pun dah belajar. Lagipun lepas tu PKP kan, tak sekolah, belajar kat rumah. Lepas tu sekolah sekejap, lepas tu jadi macam ni pula. Memang sedih lah dia orang. Tapi tak apalah, kita pujuk je lah nak macam mana kan. Dugaan untuk kita kan. Perkara sama turut dilalui seorang pelajar Kolej Vokasional Segamat Muhammad Azmi On, 19 tahun, yang terpaksa berputih mata melihat hampir kesemua sijil penghargaan semasa di sekolah rosak ditenggelami banjir. Walaupun sedih, namun dia berterima kasih dengan pihak kolej yang banyak membantu serta memberi penangguhan baginya untuk kembali meneruskan pembelajaran. Sedih lah kan sebab tak dapat selamatkan sijil-sijil semua. Banyak sijil-sijil penting yang tu tenggelam kan, kena air. Semua rosak sijil. Ada penangguhan untuk naik kolej. Cikgu ada sediakan surat untuk yang bagi terkesan dengan banjir ni. Cikgu ada sediakan borang-borang yang perlu diisi. Pihak sekolah alhamdulillah semua okey je. Bagi tahu pun ada yang datang bagi bantuan. Ada setengah cikgu datang bagi bantuan. Pelbagai inisiatif dijalankan pihak tertentu untuk membantu golongan tidak berkemampuan. Siang tadi, 150 pelajar mendapat khidmat menggunting rambut secara percuma sempena program kembali ke sekolah yang diadakan di Dewan Japerun, Pantai Kundur, Melaka. Khidmat menggunting rambut ini dilaksanakan atas keprihatinan untuk membantu pelajar, terutamanya daripada keluarga B40 termasuk yang terjejas banjir. Seramai 3 tukang gunting profesional terlibat dalam program yang bermula jam 10 pagi hingga 4 petang itu. Ibu bapa yang ditemui teruja dengan program itu dan menyifatkan ia dapat mengurangkan beban perbelanjaan mereka menjelang sesi persekolahan 2 hari lagi. Apatah lagi sebahagian mereka terjejas pendapatan akibat musibah banjir baru-baru ini. Seorang bapa, Abdul Halim Sulaiman, 63, berkata dia membawa 2 anak lelakinya berusia 17 dan 15 tahun untuk menggunting rambut. Program ni memang ditunggu-tunggulah kat sini. Tambahan untuk hujung tahun ni kita banyak untuk belanja untuk anak-anak. Dan ni saya bawa 2 orang sekali, kurang sikit belanja saya. Jadi saya mengucapkan juga terima kasihlah kepada YB Don menganjurkan majlis ini. Dan kalau boleh setiap tahun majlis ini boleh dianjurkan di sini. Rata-rata pelajar yang ditemui turut ceria apabila telah tampil segak dengan potongan rambut yang baharu. Satu program yang memang diperlukanlah untuk murid sekolah macam saya ni untuk pergi ke sekolah.
Jadi saya gembira lah sebab ada program macam ni dan saya harap tahun-tahun akan datang akan ada lagi banyak program macam ni dilakukan untuk pelajar sekolah macam kami. Okey. Mungkin program tadi pun boleh meringankan beban ayah. Ya betul. Program dapat meringankan beban keluarga kami yang terutama golongan kami yang kurang berkemampuan. Sebab dapat gunting rambut pun free, tak payah nak belanja. Lepas tu dekat lah tu, tak payah nak cari tempat lain dah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada penganjur kempen gunting rambut percuma ni. Jadi dah ready dah pergi sekolah ni? Dah ready. Rasa teruja nak buka sekolah, dapat jumpa dengan kawan-kawan. Sumbangan bantuan bencana banjir. Anda boleh menyalurkan sumbangan anda kepada Yayasan Didik Negara menerusi akaun bank tertera. Sumbangan berbentuk barangan pula boleh disalurkan ke Pusat Pengumpulan Barang YDM. Kembali di Buletin Didik. Sebuah blok sekolah menengah kebangsaan SMK Balai Ringin di Serian Sarawak musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Kebakaran melibatkan blok pentadbiran yang menempatkan bilik guru di tingkat atas bangunan yang musnah 100% itu. Pusat Gerakan Operasi Bomba dan Penyelamat Negeri dalam satu kenyataan berkata, 15 anggota daripada Balai Bomba Serian dan Siburan dikejar ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan jam 3 pagi. Insiden itu bagaimanapun tidak melibatkan kemalangan jiwa. Sementara itu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin menerusi perkongsian dalam Facebook miliknya berkata, Kementerian Pendidikan KPM akan mendapatkan maklumat lengkap mengenai kerosakan di sekolah terbabit. Tindakan susulan juga akan dilakukan dengan segera. Di usia yang masih mentah, kumpulan pelajar seharusnya diberikan pendedahan awal mengenai bentuk-bentuk jenayah dan elemen keburukan melakukan perbuatan itu. Sebagai merealisasikannya, Polis Perlis akan berbincang dengan pihak Jabatan Pendidikan untuk menubuhkan kelab pencegahan jenayah di peringkat sekolah dalam masa terdekat. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perlis, Superintendent Idris Mohammed berkata, kerjasama rapat antara pihak sekolah dan pegawai perhubungan sekolah PPS yang terdiri daripada pegawai polis telah pun menjadi mekanisme terbaik dalam mencegah pembabitan pelajar dalam kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah. Namun menginjak usia remaja adalah masa yang paling kritikal bagi kumpulan itu, di mana mereka sentiasa mempunyai keinginan mencuba perkara baru tanpa mengira implikasinya. Ya, kita ada kempen bagi mana cegah jenayah. Kalau naik ceramah kita akan buat. Inilah satu cara yang terbaik untuk menangani kes 376 tadi, rogo tadi. Kita akan turun, kita akan bawa komersial, narkotik sebagainya, kita bagi taklimat di sekolah. Jadi cara ni mungkin sedikit sebanyak boleh membantu mereka untuk tahu benda ni tak boleh, benda ni tak boleh, benda ni tak boleh buat. Termasuk dadah sekali. Bully dan sebagainya. Difahamkan, kelab pencegahan jenayah peringkat sekolah telah ditubuhkan di beberapa negeri sebelum ini. Menurut rekod Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Perlis, pelajar berusia 14 tahun adalah tangkapan termuda di bawah kesalahan penyalahgunaan dadah sepanjang tahun lalu. Manakala 27 daripada 28 kes rogol yang berlaku di Perlis tahun lalu membabitkan mangsa bawah umur dengan usia termuda direkodkan adalah 13 tahun. Seorang remaja dari California, Amerika Syarikat, Jack Rico melakar sejarah tersendiri dengan memiliki 5 ijazah sarjana muda pada usia 15 tahun. Lebih membanggakan, pencapaian itu dilakukan Jack Rico dalam tempoh 4 tahun. Jack Rico pernah bersekolah sehingga grade 3 dan keluarganya berpendapat pembelajaran di rumah lebih sesuai. Tatkala berusia 11 tahun, dia menduduki peperiksaan untuk penempatan di Fulton College dan mencatat markah tinggi. Dalam tempoh 2 tahun, Rico memperoleh 4 ijazah bersekutu, iaitu jurusan sejarah, tingkah laku sosial, seni dan ekspresi manusia serta sains sosial. Sekaligus muncul sebagai individu termuda yang lulus dari sebuah kolej di California dengan memperoleh purata nilai grade GPA 4.0. Ketika berusia 14 tahun, Rico memasuki Universiti Nevada, Las Vegas dalam jurusan sejarah dan menamatkan pengajian 1 semester lebih awal dengan GPA 3.78 yang juga ijazah sarjana muda kelima buat dirinya.
Masih di Buletin Didik, terus ke perkembangan sukan. Faiz Favlin Hariri mempertahankan gelaran juara selepas mengungguli perlawanan akhir permainan FIFA 22 pada kejuaraan e-sports Malaysia MEC 2021. Favlin menewaskan wakil tim Hug e-sport Draco 3-1 pada perlawanan pertama dan mencatat keputusan 4-1 pada perlawanan kedua. Dalam perlawanan akhir Dota 2 pula, pasukan Atlantis bergelar juara selepas mengalahkan pasukan Cat God dengan kemenangan 2-0. Faiz Favlin Hariri mendapati status selaku juara bertahan ketika berdepan Draco pada perlawanan akhir. Ditentang hebat pada awal saingan, pengalaman nyata jadi pemisah dengan Favlin menamatkan pengalaman pertama dengan keputusan 3-1. Hasrat Draco untuk bangkit pada permainan kedua nyata sukar. Permainan kemas terus ditampilkan Favlin, mencipta gol demi gol sebelum menutup aksi dengan kemenangan 4-1. Sekaligus mempertahankan kejuaraan yang dimenanginya tahun lalu selain membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000. Time grand final tu saya rasa macam saya takkan menang dengan Draco sebab saya tahu Draco dekat PS5 yang server dia agak power. Tak sangka dapat menang kan, sebab dan juga dapat pertahankan kejuaraan. Saya tak target pun untuk pertahankan. Saya just datang dan lawan lah. Kalau ada rezeki ada. So alhamdulillah rezeki berpihak kepada saya. Aksi final permainan Dota 2 menemukan pasukan Atlantis menentang Cat God. Berlangsung sengit, wah nyata lebih memihak pasukan Atlantis berjaya memenangi perlawanan pertama selepas bertarung sehingga 34 minit. Bersambung aksi kedua, perlawanan lebih seimbang disajikan kedua-dua pasukan sehinggalah memasuki minit ke-27. Atlantis berjaya menguasai perlawanan menerusi 35 kills berbalas 20 sekaligus melengkapkan kemenangan 2-0 untuk bergelar juara MEC 2021. Kuala Lumpur Thunder melaungkan amaran awal pada aksi pembuka tirai Liga Sepak Takraw Malaysia STL. Ia selepas menjuarai Piala Sumbangsih menewaskan Bomber Fighters 2-0. STL musim 2021-2022 membuka tirainya di Stadium Titi Wangsa dengan perlawanan Piala Sumbangsih membabitkan juara Liga Perdana Kuala Lumpur Thunder menentang juara Division 1 Bomber Fighters. Kuala Lumpur Thunder yang dibarisi Syahir Rosli, Azlan Alias dan Amirul Zazwan nyata sukar dicabar bila mudah memenangi set pertama 21-7. Memasuki set kedua, Bomber Fighters cuba memberi tentangan, namun keserasian antara pemain jelas menjadi pemisah sekaligus membantu Kuala Lumpur Thunder mengesahkan kemenangan 21-14 sekaligus bergelar juara Piala Sumbangsih. Kuala Lumpur Thunder turut membawa pulang hadiah kemenangan RM5,000. Baik, basikal yang direka khas untuk melalui kawasan bersalji mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.